Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, tajuk pada malam ini satu perkara yang sesungguhnya amat besar. Tajuk yang diberikan kepada saya tadi, Ustaz Mustafa Al-Hadi sebut, ada di dalam sepotong hadis Nabi SAW yang saya yakin sangat popular dan selalu kita dengar dalam syarahan, ceramah, seminar dan sebagainya, yang mana Nabi SAW sebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang dia duduk di bawah lembayung teduhan Allah Subhanahu wa taala. Ada hari yang tiada teduhan, tiada payungan selain daripada payungan dan teduhan Allah. 7 golongan, dan salah satu daripada golongan itu yang menjadi topik pada malam ini, iaitu rajulani tahabba fillah. Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang dia bertemu, dia berjumpa dan dia berkasih sayang, bersahabat, berkawan, berjiran dan sebagainya, fillah, di jalan Allah, kerana Allah. Dan kemudian dalam hadis tu dia ada sedikit penjelasan, ijtama'a fihi waftaraqa fihi. Mereka 2 itu berhimpun. Bila mereka berhimpun pun, mereka bersama-sama. Bila jalan sama-sama, makan sama-sama, sembang sama-sama, duduk sama-sama, pergi berbincang sama-sama, buat kerja sama-sama, buat sama-sama tu kerana Allah. Dan kalau mereka berpisah, iftaraqa, bila mereka 2 berpisah balik masing-masing pergi rumah masing-masing, berpisah daripada padang lepas riadah, berpisah daripada bilik mesyuarat, berpisah daripada masjid keluar sembahyang. Bila berpisah pun mereka langkah kaki berpisah fillah, kerana Allah juga. Itu disebut sikit. Ini adalah golongan yang mereka dapat duduk bawah lembayung Allah, tuan-tuan dan puan. Maksudnya mereka ini golongan yang sangat-sangat special, VVIP kalau kita kata pada hari ini. Kalau hari ini kita pergi bercuti, ni macam ni musim haji, tuan-tuan. Bila kita pergi haji, tengok orang pergi haji, ramai pakcik-pakcik, yang depan saya ni dah pergi haji kan. Masa pergi haji, kalau kita pergi haji, tengok jemaah Singapura. Jemaah Singapura ni kira VIP, tuan-tuan. Dia memang very special punya. Bas yang paling baik, hotel yang 5 bintang, tempat yang kemah paling canggih ni Singapura. Orang lain tengok, jemaah lain tengok, semua tengok macam tu je. Rasa Masya Allah hebat. Kita boleh dapat bila pergi VIP, tuan-tuan, kita rasa seronok. Orang sambut kita selesa. Kalau hari kiamat nanti kita balik jumpa Allah Subhanahu Taala, kita dapat layanan VIP ni, tuan-tuan, tak boleh nak cakap. Masa tu manusia akan rasa cukup. Kalau kita kata bahasa mudahnya, cukup rasa jealous, bahasa mudah. Jealous tak kita tengok orang dapat VIP, tuan-tuan? Rasa kalau aku dapat macam ni. Hari kiamat tu nak jumpa dengan Allah. 7 golongan sahaja dapat duduk lembayung. Lembayung Allah, kenapa? Sebab hari tu kita tahu ceritanya terlalu panas. Matahari dekat mana, tuan-tuan? Matahari ada dekat mana? Dekat atas kepala kita. Dalam riwayat ada disebut. Jadi tuan-tuan, bukan nak cerita suasana, kita nak sebut 7 golongan ini, salah satu daripadanya yang menjadi kita nak betul-betul cuba lihat pada malam ini, iaitu golongan orang-orang. Dalam hadis ini disebut 2 orang. 2 sahabat yang dia bertemu dan berpisah kerana Allah. Simple aja. Dia tak belanja banyak, dia tidak beramal banyak, dia bukan seorang yang kaki untuk dia baca zikir, kaki untuk dia baca Quran, dia bukan seorang pergi haji setiap tahun, dia bukan pergi umrah, tak ada. Dia jumpa berpisah kerana Allah. Tiba-tiba duduk bawah lembayung Allah, tuan-tuan. Ada dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut, dalam sepotong hadis lain riwayat Imam Ahmad,
Nabi SAW sebut nanti hari kiamat tuan-tuan, ada satu golongan manusia Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba dudukkan dia ketika mana di padang mahsyar, ketika mana manusia ketakutan menunggu hari untuk dihitung. Allah Ta'ala ambil satu kumpulan orang, dudukkan mereka, hum ala manabir min nur, mereka didudukkan di atas mimbar daripada cahaya. Satu golongan tuan-tuan, satu golongan mereka duduk atas mimbar. Manusia lain semua kepanasan, ketakutan, dalam keadaan yang cemas, dalam keadaan yang bimbang. Yang banyak lagi dalam keadaan yang masa tu kita tahu cerita bangkit hari kiamat tuan-tuan. Ada yang bangkit-bangkit badan pun dah sengit, na'uzubillah. Ada yang bangkit-bangkit hari kiamat tiba-tiba dah jadi kecil macam tu. Ada yang bangkit hari kiamat kepala pun dah berubah jadi kepala apa? Na'uzubillah. Dalam keadaan manusia macam tu ramai, tiba-tiba satu kumpulan ni Allah Ta'ala silakan kamu naik pergi duduk atas satu mimbar. Nama mimbar, tapi kita tak boleh bayang bentuk macam mana. Entah ke satu platform tinggi, satu hotel yang 7 bintang ke berapa bintang, Allah Ta'ala siapkan. Golongan ni naik, tapi mimbar daripada cahaya tu orang semua nampak daripada bawah. Sehingga dalam hadis tu disebut yaghbituhumul anbiya'i wasyuhada. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada, sehingga para nabi dan juga orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Para nabi tuan-tuan, manusia paling mulia, paling banyak kena uji. Para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi yang kita dengar. Dan juga syuhada, orang-orang yang mati syahid. Sahabat-sahabat yang berjuang, tangan putus tuan-tuan, kaki putus, kepala kena tetak, badan berlubang-lubang, kena tetak, kena macam-macam tombak. Yang mati syahid di jalan Allah, semua tengok mereka tu pun jadi jealous. Yaghbituhumul anbiya. Al-ghibtah bahasa mudahnya jealous. Rasa iri, rasa kenapa pula diorang pergi naik dapat, kita ni tak ada apa-apa masih kat sini lagi. Tiba-tiba naik mimbar daripada cahaya tuan-tuan, dengan tak boleh bayang. Tantan naik-naik atas cahaya tu, dekat atas cahaya tu ada cushion empuknya, ada air conditionnya, ada pula yang tukang sambut ushernya, yang handsome-handsome, yang cun-cunnya, yang bagi kita, yang bagi fresh orange buah anggur ke, macam-macam. Kita boleh bayang. Nabi sebut di atas mimbar je. Kiamat. Mereka naik semua. Jadi yang duduk bawah, kenapa mereka dapat begitu special? Lalu mereka bertanya, siapa mereka? Man hum ya Rasulullah? Siapa orang-orang itu? Kata Nabi SAW, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang berkasih sayang di jalan Allah, dengan tanpa ada hubungan kekeluargaan sesama mereka. Mereka yang bertemu, berpisah, berkawan, bersahabat kerana Allah, baik, sayang, suka nak menolong, suka membantu, dan suka untuk memelihara kemaslahatan sesama mereka kerana Allah, dan mereka tidak ada darah pertalian kekeluargaan. Dan mereka itu golongan yang duduk kerana Allah, berziarah kerana Allah, dan mereka berkasih sayang kerana Allah. Tuan-tuan, ini kelebihan dia. Kelebihan orang yang dia berkasih sayang di jalan Allah. Tapi tuan-tuan, persoalan ni, bila kita cakap macam ni, kita bercakap sesuatu benda yang sebenarnya kita tak nampak tuan-tuan. Payah kita nak describe, payah. Macam mana kita nak terjemahkan? Macam mana kita nak kata menilai makna kasih sayang di jalan Allah? Kita kasih pada isteri. Ustaz Aiman sayang kepada anak, datang anak dia buat buku lagi, belajar ABC dekat depan. Alhamdulillah. Sayang anak pun sayang dekat abah, sayang dekat anak, sayang dekat isteri. Pakcik-pakcik abang-abang ada isteri kan? Sayang tak pakcik? Pakcik sayang tak isteri? Oh pakcik, malu nak. Sayang bang, sayang kan? Sayang isteri, sayang anak, sayang. Tapi tuan-tuan, dia ada perasaan yang kasih sayang di jalan Allah ni. Kalau kita ada tuan-tuan, dia sesuatu yang lebih halus, yang payah kita nak sebut. Tapi yang ni yang Nabi SAW sebut dalam hadis tadi, mereka bertemu kerana Allah. Dan ini, perkara ni nama dia sebenarnya perkara dalaman tuan-tuan, perkara keimanan.
Ini kita kena ingat. Kita bercakap sesuatu yang kita tak nampak sebab dia dalam hati, dalam jiwa kita. Dia benda iman. Dia bukan benda kita buat-buat. Kita kena ingat, persaudaraan, kasih sayang di jalan Allah ni tuan-tuan, dia ini suatu namanya perkara nilai iman. Bila iman ni tuan-tuan, dia datang dari Allah, bukan kita buat-buat. Dia suatu macam cahaya, dia satu macam anugerah, dia macam satu roh yang Allah beri dalam jiwa kita. Kita bukan buat-buat. Berbentuk spiritual, dalaman. Kita tak boleh buat-buat benda ni. Tak boleh buat-buat tuan-tuan. Kita boleh buat-buat sayang suka dekat orang-orang yang kerja dengan kita, kawan. Kita boleh. Tapi nak buat-buat rasa sayang kerana Allah ni tak boleh tuan-tuan. Tapi bila dia ada, Masya Allah. Dia lebih pada segala-gala. Dia jadi macam Nabi SAW sayang dekat sahabat. Dia jadi macam sahabat sayang sesama mereka. Dia jadi macam sahabat sayang sesama dengan anak murid tabi'in mereka. Dan macam. Sebab itu orang Islam jadi kuat. Islam jadi kuat. Sebab apa? Sebab Islam mengajak umat dia sama-sama berkasih sayang tuan-tuan. Perkara ni basic, mudah aja tuan-tuan. Saya tak nak pergi jauh dulu. Saya nak ambil yang tentang pengertian ni. Kita nak cuba tengok fokus pada apa yang diminta saya bercakap dulu. Tentang makna ni saya cuba nak beri gambaran tuan-tuan. Perkara ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tuan-tuan. Di dalam surah Anfal ayat yang ke-63, tuan-tuan yang ada Google ada apa boleh buka tuan-tuan. Dalam surah Al-Anfal ayat 63. Cuba buka tuan-tuan. Surah Al-Anfal juzuk yang ke-10. Kalau tak silap saya surah Anfal ni ayat 63. Allah Ta'ala sebut benda ni. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Jadi kita kata ni nama ukhuwah ni. Ini nama persaudaraan Islam. Dia apa? Dia suatu anugerah. Dia apa? Dia cahaya. Dia apa? Dia nilai naluri dalaman keimanan. Dia apa? Dia satu daripada Allah, roh. Yang masuk, dia rasa subur, dia rasa sejuk, dia rasa damai, dia rasa begitu indah. Tak boleh nak bayang. Dia menyuntik satu semangat. Satu semangat yang kita boleh buat sesuatu yang orang tak boleh buat. Mana ada orang sanggup nak kasih harta dia sampai separuh harta bagi dekat kawan dia free, FOC. Mana ada tuan-tuan? Mana ada sahabat yang dia sanggup sampai isteri dia ada 3-4 orang, dia suruh pilih isteri dia mana satu yang kamu nak. Bak isteri ni minta maaf, tersebut ni, tersebut. Makcik-makcik, kakak, minta maaf saya tersebut. Apa? Tapi ini sejarah dia. Kan sahabat-sahabat. Bila Muhajirin datang daripada Mekah sampai Madinah, golongan Ansar buat macam tu. Mana ada tuan-tuan? Pilih mana satu isteri saya. Bukan pilih isteri saya yang paling berusia. Nanti cakap paling tua, nanti marah kakak. Pilih isteri, bukan pilih yang isteri pertama, kedua, tak. Pilih mana-mana kamu nak, kamu rasa selesa, ambil. Tuan-tuan, ni masuk akal tak? Siapa boleh buat macam ni? Siapa boleh buat macam ni tuan-tuan? Mereka beri dengan tanpa ada dalam hati mereka perasaan rasa bimbang, rasa rugi. Tak ada. Sebab apa? Sebab ni anugerah ni apa tadi? Persaudaraan Islam tuan-tuan. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sebut. Tengok ayat tadi apa? Ayat 63 surah apa tadi tuan-tuan? Surah Anfal. Apa Allah Ta'ala sebut? Ma law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulub. Benda ni kamu bukan boleh buat-buat. Kamu belanjalah seluruh yang kamu ada, seluruh isi dunia kamu belanja untuk kamu dapat perasaan ini, untuk kamu bina jiwa yang macam ni, jiwa yang sanggup berkorban, jiwa kasih sayang yang dia boleh buat apa-apa orang tak boleh buat kerana Allah. Kamu boleh buat tak? Kamu nak buat macam mana? Kamu belanjalah seluruh yang ada dalam dunia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, semua isi dunia kamu belanja untuk jadi macam ni, ma allafta baina qulub. Allah yang bagi tahu tuan-tuan, kamu tidak akan boleh untuk mengaitkan, untuk menghubungkan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum. Cuba tengok ayat tu tuan-tuan. Walakinnallaha allafa bainahum.
Tetapi siapa yang menghitungkan, siapa yang mengikatkan, siapa yang bagi tanam rasa macam tu tuan-tuan? Allah. Sebab apa? Sebab dia sayang kerana Allah. Sebab maknanya, kena faham, maksudnya tuan-tuan, ini hanya ada dalam orang-orang beriman. Ini hanya timbul daripada akarnya, daripada rootnya iman. Kalau iman tak ada, dia tak ada benda ni. Tak ada nama the true friendship. No. Only di bawah dasar iman. Di bawah dasar iman. Kalau kita bina dia, semai dia di batas semaian iman yang bersih, baru kita boleh kata inilah dia persaudaraan yang sebenar-benar. Siapa yang bagi tahu? Allah Subhanahu. Dan ini bukan disebut, tapi ini bukti dia tuan-tuan. Kita tengok dalam sejarah Islam. Ini bukti yang kita bagi tahu. Kita boleh tengok banyak sekali bukti dia, dan pada hari ini secara jujurnya tuan-tuan puan-puan, secara jujurnya kan kita kata inilah dia masalah yang melanda kita umat Islam pada hari ini. Inilah masalah yang paling besar saya rasa tuan-tuan yang melanda umat Islam pada hari ini. Saya nak sebut dulu tadi perkara tadi, saya nak tekankan tuan-tuan kena ingat persaudaraan ini, perasaan ini dia sama sekali tidak boleh lahir, dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ada dua ciri yang paling penting. Dia mesti dasarnya iman. Kalau ada kita ni semayang, kalau ada kita ni berzikir, kalau ada kita ni berselawat, kalau ada kita ni yang berjamaah dekat masjid, tapi hati sesama kita tuan-tuan masih sengit. Saya nak guna bahasa mudah. Hati sama-sama kita masih sengit. Bukan jalan je sengit, hati sengit. Kalau ada sama-sama kita ni kata iman, kata zikir, la ilaha illallah, la ilaha, oh sedap boleh zikir sama-sama, tapi keluar hati sengit. Kalau ada, ini dia maknanya iman dia tak cukup. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut hadisah yang semua kita pun biasa dengar, biasa baca, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Very simple. Nabi SAW sebut. And clear, very sangat jelas. La yu'minu ahadukum. Jangan-jangan, kamu jangan nak mengada-ngada kata kamu beriman. Minta maaf saya guna bahasa tu tuan-tuan. Nabi sebut. La yu'minu ahadukum. Kamu belum lagi beriman sebenarnya. Kamu belum lagi beriman. Beriman macam mana? Hati kamu sengit dengan kawan kamu, dengan orang Islam, dengan sahabat kamu, jiran kamu, jemaah masjid kamu. Apa iman? La yu'minu ahadukum. Kamu tidak beriman. Hatta yuhibba li akhi. Sehingga kamu sayang saudara kamu. Ma yuhibbu li nafsi. Sayang macam mana? Sayang macam kamu suka kat diri kamu. Kamu suka orang kata kamu, tak, jangan kata dia. Kamu suka orang ambil barang kamu, tak suka, jangan ambil barang dia. Itu dia. Simple. Maknanya dia iman tuan-tuan. Maknanya dia iman. Ini cerita iman. Iman ni benda dalam. Itu kata susah, tapi kena sebut. Kena sebut. Jadi kita ni tuan-tuan, kita nak kena suburkan iman kita. Kita kena berdoa, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ni kata ni anugerah, kita kena minta pada Allah tuan-tuan. Bersihkan. Iman ni kita kena lebih yakin, kita kena lebih sayang, kita kena lebih subur dia. Lebih taat, lebih tunduk dia kepada Allah, dia akan lahir. Insya-Allah. Dan yang kedua, bila kita faham ini iman ni tuan-tuan, maknanya saya nak sebut satu lagi asas dia. Dia ni tuan-tuan, ukhuwah ni, persaudaraan Islam ni tuan-tuan, bila dia daripada Allah dan dia datang daripada iman tadi, dia ada suatu benda-benda yang pelik. Dia ada perkara pelik. Iman ni benda pelik tuan-tuan, benda rohani ni, benda spiritual ni memang dia pelik. Sebab kalau kita betul-betul jaga iman kita sendiri sama-sama kita tuan-tuan, kita tak pernah berjumpa pun tak apa. Kita tak pernah bertemu pun tak apa tuan-tuan. Tapi kita jaga iman sesama kita. Jaga je iman. Kita jaga iman. Allah suruh semayang, Allah suruh puasa, Allah suruh ikhlas, Allah suruh kita sabar, Allah SWT suruh kita jangan busuk hati, Allah Ta'ala suruh kita jangan hasad dengki. Kita jaga tu.
Tu kita jaga tuan-tuan. Kita pergi mana-mana, ada orang beriman kat situ tuan-tuan. Kita rasa macam ada current tau tuan-tuan. Saya nak guna bahasa kampung mudah. Saya kampung dulu kat sini tuan-tuan. Sembawang Nisun tu kampung saya. Tak jauh dari sini. Tu kampung saya. Ni kira area kampung saya dulu ni. Orang kampung cakap biasa mudah. Dia ada current tuan-tuan. Bila ada iman, tuan-tuan, kita ni, kita pergi mana-mana, kita tengok kalau ada orang tu benar-benar iman dia bersih, dia ada macam satu macam. Itu nama iman tuan-tuan. Dan ini siapa sebut? Ini Nabi SAW sebut. Saya nak baca tuan-tuan hadis dia. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, "An-nasu ma'adin kama'adini adh-dhahabi wal fiddah, khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faqihu." Kata Nabi SAW, manusia ni tuan-tuan, dia ibarat umpama macam barang bahan galian. Bahan galian, biji timah, kadang-kadang keluar nama dia biji timah, kadang-kadang keluar nama dia perak, kadang-kadang keluar nama dia emas, kadang-kadang keluar nama dia macam-macam nama. Dia setiap satu tu dia ada dia punya nilai yang berbeza. Kata Nabi SAW, manusia ni kalau kita kumpul semua manusia, dia lebih kurang macam tu. Dia umpama batu-batu galian, seperti emas, seperti perak. Kerana kata Nabi SAW dalam hadis ini, "Kama'adini adh-dhahabi wal fiddah." Kemudian kata Rasulullah SAW, "Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam." Yang terpilih di kalangan mereka pada masa jahiliahnya adalah juga nanti boleh jadi yang terpilih bila mereka masuk Islam, idza faqihu, kalau dia jadi orang yang betul-betul faham Islam. Maknanya tuan-tuan, kalau ada orang yang masa jahiliah dia teruk macam mana, dia jahat, dia buat perangai buruk pun, kita jangan hina dia. Sebab satu hari kalau dia masuk Islam tuan-tuan, dengan kebolehan dia, yang dia boleh buat macam-macam benda yang hebat sebelum dia masuk Islam tu, nanti bila masuk Islam dia boleh bantu orang Islam. Nabi SAW pesan macam tu, bahasa mudahnya. Dan kemudian ni dia, yang poin yang kita nak sebut kat sini, Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, "Wal arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha talafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa." Kata Nabi SAW, dan arwah ni, roh kita semua ada roh tuan-tuan kan? Ni kita hidup semua ada roh. Kata Nabi SAW, "Wal arwahu junudun mujannadah." Roh kita ni semua, kalau orang tu beriman ke tak beriman, roh ni dia macam junudun mujannadah. Dia ni macam barisan tentera yang terlatih. Barisan tentera yang terlatih. Dia pergi pergi mana-mana nak buat apa-apa, dia akan beratur, dia ada kawat, dia ada cara berkawat, angkat kaki sama-sama, pusing sama-sama. Roh, kata Nabi SAW, roh orang-orang manusia ni, lebih lagi orang beriman, dia macam barisan tentera yang terlatih. Mana-mana yang kalau dia berjumpa, idza ta'arafa i'talafa. Itu dia. Terlatih tu maksud dia apa? Bila roh orang beriman, sama-sama orang beriman, dia bertemu, dia akan melekat. Dia akan berhubung senang. Dan kalau dia tak bertemu dengan orang beriman, yang bukan beriman, dia tidak mudah. Idza tanakara ikhtalafa. Kalau dia bertemu, kalau dia buat perkara-perkara mungkar, dia tak boleh nak bersama-sama. Jadi yang penting tuan-tuan, hadis ini bagi tahu yang ni sifat orang beriman. Sifat orang beriman bila dia berkasih sayang, bila dia buat sesuatu kerana Allah, bila dia tengok orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, dia akan mudah mesra. Dia akan mudah mesra. Bahasa kita bahasanya mesra. Mesra dengan nilai keimanan dan dengan orang-orang yang imannya bersih. Lebih mudah mesra. Dan kadang-kadang tak pernah berjumpa tuan-tuan, tapi dia punya mesra, Masya Allah. Baru bertemu tadi, dah boleh ajak pergi rumah, dah boleh ajak makan kat rumah, boleh rehat tidur dekat rumah tuan-tuan. Sebab orang beriman, dia lapang, dia tidak ada fikir apa-apa, ikhlas dia. Jadi ini nama apa tadi tuan-tuan? Ini namanya apa? Pengertian dia dan nilai tadi tu. Nilai dia, nilai iman.
Jadi kalau keluarga pun tuan-tuan, kalau kita nak betul-betul sayang pada isteri, kalau kita nak kembangkan, maka kita kena didik isteri kita dengan nilai-nilai keimanan. Sebelum bina rumah tangga, tambahkan nilai keimanan. Macam tu. Di mana-mana sahaja. Pejabat di sekolah. Kita bina dengan nilai keimanan ni, suntik dia, kita semai dia tuan-tuan, Masya Allah. Dan ini yang dibina oleh Nabi SAW. Saya nak sebut tuan-tuan, berapa lama Nabi SAW tanamkan nilai-nilai kasih sayang keimanan ni. Berapa lama? 13 tahun, barakallahu fikum. Di mana? Di Mekah. Saya nak bagi sikit, kita nak buka sikit. 13 tahun Nabi SAW bina iman. Di mana? Di Mekah. Bina iman ni apa? Nak kuatkan hubungan ukhuwah. Sebab itu kita tengok tuan-tuan, bila muhajirin pergi dekat Madinah, kita tadi dah dengar sikit cerita, tak payah cerita panjang-panjang, kita tahu cerita. 13 tahun di Mekah tu bina keimanan, bina. Bila pergi dekat Madinah, Masya Allah, perkara apa pertama sekali Nabi SAW buat sampai dekat Madinah tuan-tuan? Apa perkara pertama Nabi SAW buat bila sampai dekat Madinah? Kita tahu ada dua benda. Pertama, Nabi bina masjid. Yang kedua, Nabi al-ikha, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar sesama mereka. Yang mereka tak pernah bertemu, tapi bila mereka bertemu, Masya Allah, bahkan lebih rapat, lebih dekat rasanya daripada adik-beradik mereka sendiri, darah daging mereka. Sebab apa? Imanan tadi. Iman ada, ruh iman ni ada, Masya Allah tuan-tuan. Dia punya ledakan dia, dia punya kesan dia tuan-tuan, memang luar biasa. Memang luar biasa. Dan saya nak ulang sekali lagi, yang masa kita nak fokus pada yang kita sangat sedih pada hari ini sebenarnya tuan-tuan dan puan, kenapa kita lemah? Kenapa umat Islam lemah? Orang iman. Kenapa orang Islam lemah? Tak mana-mana pun nampak lemah. Sebab orang Islam sesama Islam kasih. Ini yang paling banyak. Ini. Sebab orang Islam sama kita lebih suka untuk bersakit hati. Dan lebih suka berdendam. Lebih suka untuk mengata sama, menjatuh sesama bahasa. Jadi saya tak nak pergi lebih jauh. Saya nak sebut kenapa sahabat-sahabat hebat. Sebab mereka buat apa? Buat iman. Iman apa? Iman ni sebut dalam. Luar dia apa? Luar dia kasih sayang. Luar dia ukhuwah. Itulah dia. Iman ni benda apa? Iman kat dalam. Ustaz Aiman tak apa nama apa Aiman, dekat-dekat iman nama. Tapi tengok dia punya sayang kat tuan-tuan, dia datang malam-malam tak duduk rumah, padahal dia nak tengok bola tu. Datang juga. Maaf Ustaz Aiman. Sayang tu dia sanggup korban, sanggup buat apa-apa. Ini nak cari orang macam ni. Sebab itu ini tuan, diri dia. Diri orang yang berkasih sayang. Sebut macam mana kita nak boleh dapat ni, macam mana kita nak boleh bina ni, apa dia punya rahsia dia? Rahsia dia apa? Tuan-tuan, dia tak ada rahsia. Tapi dia punya acuan, dia punya ingredient dia punya ciri-ciri tu kita nak. Pertama sekali tidak lain tidak bukan tuan-tuan, macam mana kita nak bina, macam mana kita nak boleh jadi kita ni berkasih sayang supaya hebat macam hebat dan sebagainya tadi. Tak lain tak bukan tuan-tuan. Pertama sekali kena apa? Dia mesti kena yang pertama sekali apa dia? Hati kena. Iman ni tuan-tuan dia cahaya. Iman kan cahaya. Cahaya boleh duduk dalam bekas yang kotor? Tak boleh kan? Selalu kita dengar Imam Syafi'i pesan, selalu kita dengar hadis-hadis Nabi SAW. Kita pun dah biasa. Dia dah Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sebut, hati ada 4 jenis, hati yang cerah, hati yang terbalut, hati yang kotor, hati yang bergebu, macam-macam.
Jadi pertama sekali tuan-tuan, ikhlas. Nak kena ikhlas. Buat ikhlas ni lagi. Ikhlas macam mana? Ikhlas ni. Apa dia sebenarnya? Ikhlas. Saya tolong awak ni. Saya ni tolong ikhlas. Ni, bagi kat awak ni. Bagi. Besok dia tunggu pula. Orang tu tak bagi. Tak. Saya dia tu ikhlas tolong. Ya ke? Minta maaf banyak tuan-tuan. InsyaAllah ni tak berlaku kat sini. Tapi kita nak bahasa yang agak terhad ni. Ikhlas ni pun satu yang payah kita nak. Tapi saya nak sebut satu benda tuan-tuan. Imam Ibn Qayyim rahmatullah ta'ala pun ikhlas ni tuan-tuan sebenarnya dia ada inti tau tuan-tuan. Dia ada inti. Ikhlas ni dia ada inti. Apa inti? Semua orang boleh cakap ikhlas tapi inti dia, tunjang dia. Nilai sebenar dalam ikhlas tu apa tuan-tuan? Semua orang boleh cakap ikhlas tapi ini yang membezakan. Ini titik perbezaan dia. Apa dia? Sifat apa? Ya? Takwa? Kurang tepat tuan. Takwa tu besar. Dia ada satu. Takwa ni besar. Satu je. Sifat apa? Dalam ikhlas tu. Lubbul ikhlas. Dia inti kepada ikhlas dia. Dia yang membezakan orang yang benar-benar ikhlas dengan orang yang disebut ikhlas, dia tak cukup. Dia tu. Sifat apa? Sifat itu sifat wajib kepada para semua rasul dan nabi. Dan sifat itu cuma dapat gelaran dekat seorang sahabat nabi je. Sifat apa? Ya? Seorang je sahabat nabi dapat gelaran tu. Sifat tu. Daripada semua sahabat yang hebat-hebat, semua sahabat yang dipuji Allah, semua sahabat ahli syurga, semua sahabat para wali yang paling hebat tu sahabat yang tak boleh bayang, sahabat. Tapi seorang je dapat gelaran tu. Sifat tu ada apa? Sifat. Sayyidina Abu Bakar, apa gelaran dia? Siddiq. Siddiq tu sifat apa tuan-tuan? Sifat sidqun. Sadaqa. As-sidqu. Apa makna as-sidqu? As-sidqu ni maknanya sifat yang benar-benar jujur, benar, bersih dan membenarkan. Sidqu tawajjuhul qalbi ilallah. Benar hatinya benar-benar menghadap, mengharap dan menumpukan hanya kepada Allah. Tu kita baca dalam solat, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tu sifat as-sidqu. Kita bukan sebut tapi kita kena betul-betul buat dan menunjukkan, membenarkan. Itu nama as. Kalau kita sayang sahabat kita, tapi belakang dia kita kata sayang apa? Kalau kita benar-benar nak tolong sahabat kita, kita tak cerita dekat orang lain. Kalau kita betul-betul nak bantu dia, kita bantu dia sampai dia betul-betul berjaya, sampai dia betul-betul sembuh baik. Ini dia. Sidqu. Dia tak ada minta apa-apa sebab dia tahu dia nak tunjuk betul kepada siapa? Bukan kepada orang, kepada Allah. Balasan dari siapa? Daripada Allah. Anugerah dari siapa? Dari Allah. Pujian dari siapa? Dari Allah. Tu yang dia betul-betul nak. Sebab tu kadang-kadang dia buat benda kecil-kecil, dia buat benda simple-simple tapi besar di sisi Allah, tuan-tuan. Orang yang siddiq, orang yang cukup hebat. Sebab itu kita baca doa tahlil, Allah Ta'ala sebut manusia paling mulia, Allah paling suka masuk syurga 4 golongan. Siapa dia? Kita baca doa tahlil tuan-tuan. Siapa dia? Ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Itu dia. Nabi-nabi ni manusia yang paling hebat. Tak ada dah lebih hebat daripada Nabi, golongan pertama. Selepas Nabi-Nabi, golongan yang masuk syurga, yang Allah paling sayang, siddiqin. Kemudian wasyuhada, barulah yang mati syahid. Yang mati syahid punya susah, punya hebat, berjuang jalan Allah sampai nyawa pun digadai. Itu nombor 3 tuan-tuan. Kemudian baru wassalihin.
ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Salihin tu iaitu orang yang buat amal saleh, buat amal-amal yang baik banyak. Itu golongan yang peringkat keempat masuk syurga. Allah paling sayang. Yang pertama Nabi, yang kedua siddiqin. Siapa dia siddiqin? Golongan yang jujur. Ulama menafsirkan siddiqin ni maknanya al-mukhlisin al-amilina bi'ilmi. Golongan yang ikhlas, yang beramal dengan ilmu, itu siddiq. Siddiq ni sifat dia jujur, benar-benar ikhlas, dan dia beramal dengan ilmu yang dia tahu. Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, tuan-tuan, mungkin kita pernah dengar. Ada seseorang dia pergi ziarah saudara dia. Saudara dia sakit ke, saudara dia tak sakit ke, dia tak kisah, tapi dia pergi ziarah saudara dia. Sebahagian riwayat cerita sahabat ni dia pergi ziarah tu waktu yang musim sejuk. Tuan-tuan, kalau musim sejuk dekat tanah Arab, dekat padang pasir, sejuk tak? Kalau tanya sahabat-sahabat kita yang pernah pergi haji, pergi umrah musim sejuk kan? Sejuk tak? Oi, gigil bang. Jangan, kena pakai jaket tu, sejuk. Padang pasir sejuk, dia sejuk kering, masuk ke tulang. Dia keluar malam-malam musim sejuk, jalan nak pergi, tak tahu pergi mana, di rumah kawan. Tiba-tiba ada datang satu orang, tuan-tuan. Jumpa dia dekat tengah jalan, tanya, kamu ni nak pergi mana? Susup sasap malam-malam seorang-seorang, jalan jauh-jauh ni. Pergi sampai kat sini. Dia kata, aku nak cari kawan aku dekat kampung sini, nak pergi rumah dia. Yang orang yang tahan tadi tanya dia, kamu ada apa-apa ke dengan kawan ni? Kamu ada hutang, nak minta hutang ke? Kamu ada apa-apa nak suruh dia bagi kamu apa ke? Kamu ada apa-apa benda hajat yang kamu? Aku tak ada apa-apa. Cuma aku tahu aku kasihkan dia kerana Allah. Yang aku tahu, aku rindu dia kerana Allah. Rasa duduk dengan dia, ingat Allah. Rasa duduk dia bercakap, rasa tambah ilmu. Rasa duduk dengan dia, ingat mati. Rasa seronok, ingat Allah lah. Rasa sayang kerana Allah. Tapi nak jumpa. Kali yang datang tadi dia kata apa? Dia kata, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kamu. Malaikat rupanya. Dalam hadis sahih juga. Ini Rasulullah ilaik, aku ni utusan Allah, maknanya malaikat yang Allah utus untuk dengan kamu, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya nak khabarkan kepada kamu bahawa kamu orang yang Dia sayang, sebab kerana kamu menyayangi saudara kamu di jalan Dia. Senang-senang aja masuk syurga. Payah modal lah. Malaikat terus datang bagi tahu, aku ni utusan Allah. Allah nak beri confirmation. Kamu Allah sayang kerana kamu sayang saudara. Nampak tuan-tuan? Jangan pula lepas ni tak balik rumah. Banyak-banyak pula semangat pula dengan kakak tunggu makcik tunggu kat rumah, lauk dah sejuk, mana tak balik-balik. Tadi ustaz kata pergi. Tak apa, boleh buat lain kali. Tapi itu dia, hadis sahih tuan-tuan, ni hadis sahih. Ini cerita apa tadi kita kata syarat pertama dia? Ikhlas. Minta kepada Allah, ya Allah, bagilah saya ni ikhlas hati. Bagilah saya. Ada ulama dulu dibaca doa. Allahumma khallis qalbi haqqan takhallasta ya arhamar rahim. Ya Allah, ikhlaskan hati saya sebenar-benar keikhlasan yang nampak dalam. Boleh cakap bahasa kadang-kadang susah nak ikhlas. Kita kena minta juga kepada payah nak minta ikhlas ni. Payah nak boleh ikhlas ni. Susah tuan-tuan kan? Susah memang kita tahu susah. Tapi kalau dia Allah bagi, dia rasa mudah. Jadi yang penting sekali, saya sebut tadi,
Apa yang menyebabkan kita boleh dapat ukhuwah tadi? Dia mesti kena ikhlas. Dan yang kedua, tadi kita pun dah sebut banyak tentang keimanan. Maknanya dia mesti dibina atas semaian iman. Mesti dibina atas dasar iman. Maknanya tuan-tuan, maknanya kita kena semai dia, kita kena sedarkan diri kita supaya kita duduk sama-sama dengan kawan kita tu, dia punya dasar dia punya pintu masuk dia iman dan takwa kepada Allah. Bukan benda-benda lain. Sama-sama nak mengharapkan pengampunan Allah, sama-sama kita nak dapat Allah beri kita bantuan, sama-sama kita nak dapat keberkatan dalam hidup, nak bina atas dasar iman ni. Ini kena ingat. Bukan sebab kerana benda lain. Sebab kerana kawan kita selalu belanja kita makan ke, sebab kerana dia nampak dia tu canggih sikit, kita ni nak ambil apa-apa dia, sebab kerana dia tu pandai, dia selalu tak, jangan. Kalau boleh kita nak bina betul-betul sebab kerana ni syarat dia yang kedua. Ni pun kena doa, ni pun kena usaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, tuan-tuan, innamal mu'minuna ikhwat. Orang yang beriman itu bersama. Lalu bila makan minum, Nabi SAW doa. Bila kita pergi makan, bila kita pergi ziarah ni, kok balik nanti adalah kawan-kawan ke nak belanja makan kan? Tahu? Kawan-kawan belanja makan. Dah kawan tu belanja makan, kita pun balik macam tu relax kan? Kita doa sikit. Kian kat dia belanja makan. Kan? Baca doa sikit. Nabi SAW ajar doa baca makan. Ya Allah, berilah makan, orang bagi makan kat kami. Bila minum, orang bagi minum dekat kami, dan sesungguhnya telah makan bersama-sama dengan kami mereka-mereka yang baik, telah berselawat malaikat ke atas semua yang makan sama-sama. Ni Nabi baca doa ni, tuan-tuan. Dan Nabi SAW pesan, maknanya kita buat baik, kita apa tu, kita dasar iman tadi, supaya malaikat doa kat kita, supaya kita ni dapat rahmat Allah dan sebagainya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW kata, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kalau boleh, janganlah kamu bersahabat kecuali orang yang beriman. Sahabat ni maknanya pergi mana-mana cari kawan yang duduk sama dengan kita, biar orang beriman. Dan kalau boleh, jangan makan dengan kamu kecuali orang takwa. Lepas ni cari ustaz-ustaz dia belanja takwa. Tu pula. Tu kadang-kadang ustaz-ustaz pun payah. Ustaz-ustaz ni tak sihat lah, ustaz-ustaz ni overweight lah. Macam mana tak macam tu? Orang belanja makan je. Yang belanja makan pula, bila tanya susah pula. Macam mana kami tak belanja makan? Nabi kata, bagilah makan orang-orang takwa. Kami tak jumpa orang yang takwa, ni ustaz-ustaz juga. Payah juga nak jawab. Yang pandai tu. Jadi kadang-kadang, tapi yang penting tuan-tuan, tu perkara yang kedua. Bina atas dia mesti iman. Keimanan ni yang menghibungkan kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan, buah ini dia mesti kena ada satu iltizam. Dia mesti kena ada satu macam kesepakatan. Tak payah sebut, tapi dia bila kita bersama-sama, kita macam ada kesepakatan, iltizam, komitmen. Iltizam untuk apa? Untuk kita sama-sama buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang ini kena ada. Lagi saya buah ni tuan-tuan, persaudaraan Islam yang macam ni dia tak boleh ada. Pertama mesti ikhlas, yang kedua mesti bina atas, yang ketiga dia mesti ada macam satu macam persepakatan, iltizam atas manhaj Islam, atas metod, cara, kaedah Islam. Jadi mana-mana kita pergi sama-sama, apa-apa kita bincang, semua dia untuk membina supaya kita buat benda yang Allah suruh, tinggal yang Allah. Lepas tu bila orang yang lebih kuat iman, bila kita jumpa, kita seronok, sebab dia akan mengingatkan kita kepada Islam, kepada Allah, kepada Nabi SAW.
Imam Syafi'i, tuan-tuan, tokoh ulama kita lah, kita ramai mazhab. Imam Syafi'i disebut, kata, wallahi idza ra'aitu ila ahli al-hadisi faka'anni anzuru ila ashabi rasul. Demi Allah, kalau aku tengok kepada ahlul hadis, orang-orang yang menyampaikan ilmu pada zaman Imam Syafi'i, dia panggil ahli hadis. Yang ambil ilmu daripada sahabat, panggil ahli hadis. Kalau aku tengok ahli hadis Imam Syafi'i pun tokoh ulama hadis, tokoh zaman tabi'in. Kalau aku tengok ahli hadis, macam aku tengok sahabat Nabi. Dia kata teringat macam tengok sahabat. Tengok sahabat ni, tuan-tuan, ya Allah, macam tengok bulan purnama, macam bintang bergemelapan wajah sahabat. Keimanan dia tak boleh nak. Sahabat Nabi. Dia seorang tokoh ulama hadis. Nama dia Abu Idris Al-Khawlani. Apa nama dia, tuan-tuan? Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani rahmatullahi ta'ala alaih, tokoh ulama ahlul hadis di Syam, dekat negara Syria. Hari ini Syria. Kita doakan Allah lindung sahabat. Abu Idris Al-Khawlani, tuan-tuan, dekat Syam, dekat Damaskus hari ini, Damsyik, Dimash. Sahabat Nabi yang sampai dekat Dimash namanya Muaz bin Jabal. Nama dia siapa, tuan-tuan? Muaz bin Jabal. Ni nama sahabat yang tak boleh tak ingat. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sampai ke Damaskus. Bila dia sampai dekat sana, dia masuk masjid. Sahabat Nabi memang kerja bayang. Dia bila masuk masjid, tuan-tuan, dia duduk dekat depan. Dia pakai baju biasa-biasa. Dia pakai dia punya, dia kata kutrah. Kata kutrah, tudung apa. Tapi bila dia datang, dia duduk. Orang tengok daripada tepi, wajah dia bercahaya. Dia punya tegur orang, dibagi salam, masuk dalam jiwa ni. Bila orang bersalam dengan dia, rasa dalam hati jiwa ni rasa sejuk. Bila dia duduk, semua orang datang dekat dia, pegang dia. Semua orang nak salam, semua orang nak dapat dengan dia. Tabi'in pada masa dia. Abu Idris Al-Khawlani masuk masjid daripada belakang. Dia kata, aku tengok ramai orang duk salam, ramai orang duk kerumun, ramai orang duk sembang-sembang dengan dia. Aku pun tanya dekat orang-orang, ni siapa ni yang kamu duk bukan main lagi pergi kat dia ni? Pakcik yang duk kat ujung ni. Kamu tak kenal? Inilah dia sahabat Nabi Muaz. Ya Allah, Abu Idris. Diam. Kita nak kecoh-kecoh pergi. Tapi tuan-tuan, besok, hari esoknya, Abu Idris datang ke masjid Damaskus. Dia datang, tuan-tuan, 3 jam sebelum waktu zuhur. 3 jam sebelum waktu zuhur. Tiba-tiba bila dia masuk dalam masjid, dia kata, aku datang 3 jam, aku nak masuk awal, aku nak jadi orang pertama datang dekat masjid. Aku nak jadi orang pertama datang dekat masjid. Sebab Nabi SAW kan suruh datang awal sembahyang. Aku nak jadi orang pertama datang dekat masjid. Aku nak tengok yang nama sahabat Muaz ni, macam mana cara dia masuk, macam mana dia jadi sahabat. Sahabat ni aku dengar dan kita semua orang beriman tahu, sahabat Nabi ini radhiyallahu anhum. Mereka Allah sangat sayang, redha semua mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang paling mulia di sisi. Aku nak tengok macam mana dia. Sekali tiba-tiba aku datang, aku tengok dekat dalam masjid dah ada orang duduk sorang tercongok kat depan tu. Dah ada orang tu. Aku tengok, ni macam orang semalam tu. Rupanya Muaz. Itulah dia. Sahabat yang jaga pesan Nabi. Apa dia amalan yang paling Allah SWT suka, wahai Rasulullah? Apa dia amal yang Allah Ta'ala paling suka, wahai Rasulullah? Dia jawab apa? Salat. Lihat. Bayang pada waktu.
Dia dah datang awal. Dia masuk Muaz di depan. Dia kata, aku pun terus pergi ke depan. Dan aku tengok dia sembahyang. Dan dia sembahyang. Dan dia sembahyang. Dan kemudian dia duduk. Bila dia duduk, aku pun duduk sebelah dia. Aku tengok. Aku pergi rapat-rapat. Dan peha aku bertemu dengan peha dia. Kemudian aku tengok daripada sisi wajah dia bercahaya. Seperti manik-manik mutiara tumpah dari. Terus pegang tangan dia. Aku terus berkata, ini bukan. Pegang tangan dia, terus aku cakap, terlontar daripada mulut aku sayang kamu kerana. Terlontar. Dia bukan buat-buat, bukan dia nak kawan, terus tersebut. Pegang tangan. Inni uhibbuka. Aku sayang kamu kerana. Pegang tangan. Dia paling muka kepada aku. Dan kemudian dia berkata, Allah kepada aku. Allah. Ya. Betul-betul kerana Allah ke kamu sebut ni? Betul-betul kamu sebut ni, kamu ikhlas betul ke? Kerana Allah ni. Allah. Sambil aku pegang, aku sebut. Allah. 3 kali dia. 3 kali dia ulang tanya, betul ke kamu sebut? Kerana Allah ke kamu kasih aku ni, kamu sayang kerana Allah, betul ni betul. Kemudian dia berpaling. 2 peha ni bertemu. Dan dia terus pegang tangan. Dan dia Abshir. Kabar gembira kepada Sami'at. Kira untuk kamu. Kalau kamu cakap ini, kamu benar-benar jujur, sayang aku. Kabar gembira. Kerana aku telah mendengar dari lidah Rasulullah SAW berpesan. Wajabat mahabbat. Aku mendengar Rasulullah SAW berpesan dan berkata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah berpesan. Hadis Qudsi. Rasulullah SAW pernah sampaikan kepada aku bahawa Allah Ta'ala sebut wajabat mahabbati al-mutahabbina fiyya wal-mutajalisina fiyya wal-mutazawirina fiyya, dalam sebagian riwayat wal-mutabadina fiyya. Telah pernah mendengar Nabi SAW sebut bahawa Allah memberi jaminan wajabat mahabbat, akan pasti mendapat, terjamin kasih sayang Allah, terjamin. 3 golongan atau 4 golongan. Pertama, al-mutahabbin, orang-orang yang berkasih sayang sesama mereka bukan kerana ada apa-apa, tetapi orang yang berkasih sayang sesama mereka mata-mata kerana. Dan yang kedua, orang-orang yang duduk sesama mereka, mereka tidak duduk sama-sama sembang gelak kecuali kerana Allah. Yang ketiga, golongan yang mereka suka berziarah. Mereka ziarah ke rumah, mereka ziarah sesama mereka bukan kerana nak kutip wang, bukan kerana nak minta derma, bukan kerana nak minta belanja, tak, tapi kerana Allah. Dan yang keempat, al-mutabadzilina fiyya. Orang yang suka memberi. Orang yang suka memberi, mengorbankan, mengeluarkan, infak, mutabadzil. Dia tak kisah nak keluar, tak kisah. Dia tak kisah, dia bagi. Dia tak kisah berapa dia bagi. Fiyya, di jalan aku. Bukan kerana dia bagi supaya orang sebut. Bukan dia bagi nanti besok orang bagi lebih. Tak, dia bagi kerana aku. 4 golongan ini, kata Nabi SAW, Allah bagi tahu wajibat. Dan
Kata Abu Qais Al-Khawlani, aku tunduk dan sebab apa? Sebab aku orang yang pernah cakap dan aku tidak pernah rasa kasih sayang di jalan Allah ini rupanya terus masuk ke dalam syurga. Begitu indah. Bila ada orang yang macam tu, tuan-tuan, kalau kita jumpa, tuan-tuan, Masya Allah, cari kat mana? Kita nak cari mana orang macam ni, tuan-tuan? Itulah sahabat Nabi, itulah tabi'in, itulah mereka-mereka yang hebat. Mereka yang berkawan dengan kita benar-benar bersih di jalan. Kita nak cari kat mana, tuan-tuan? Sebab kerana benda ni tak ada, sebab tu kita jadi lemah. Sekali lagi saya ulang. Sebab kita tak usaha semaikan benda ni. Kita hari ini yang kita semaikan, yang kita nak, yang kita banyak, kita usahakan apa sebenarnya? Kadang-kadang kita tak perasan, yang kita semaikan, yang kita usahakan kadang-kadang lebih kepada apa? Kebencian sesama. Perselisihan sesama kita. Supaya benci, supaya musuh, supaya nampak siapa hebat, siapa tak hebat, siapa pandai, siapa tak pandai. Itu yang kadang-kadang lebih banyak kita semai. Bukan kadang-kadang, sejujurnya itu yang berlaku. Jadi kita ni tak tahu. Akhirnya kadang-kadang sesama orang Islam pun tak rasa seronok, tak rasa selesa berkawan dengan orang Islam. Itu lagi sedih. Dia rasa lebih seronok, dia rasa lebih seronok. Lebih terpelihara, lebih terbela bila berkawan dengan orang bukan Islam. Lebih senang dia kata. Dengan sama-sama orang Islam. Saya ni tuan-tuan minta maaf. Saya rasa kebanyakan ustaz-ustaz masjid pun biasa dapat benda macam ni. Kadang-kadang bila orang datang, jemaah datang, dia cakap terus terang. Minta pandangan lah ustaz. Saya ni kerja dah banyak tempat kan. Sebab apa? Tak tahan. Kerja dengan orang Islam tak boleh. Kerja sama-sama Islam kita tak boleh ustaz. Kerja dengan orang bukan Islam barulah saya boleh duduk kerja. Jadi tuan-tuan, kita balik pada apa yang kita nak cakap. Tadi kita sebut syarat dia tuan-tuan. Tadi kita sebut apa dia? Macam mana kita nak bina ukhuwah ni kan? Pertama kena ikhlas. Yang kedua apa dia? Bina atas semayan iman dan taqwa. Iman dan taqwa tu semayan dia. Buat apa-apa atas dasar iman. Buat kerja iman. Buat program iman. Rancang secara orang beriman. Yang ketiga, dia ada semacam, saya sebut tadi, dia mesti ada semacam persepakatan untuk sama-sama ikut manhaj Islam. Sebab itu tuan-tuan, tadi yang kita baca dalam hadis. Tadi kita baca dalam hadis yang Allah 7 golongan bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, kan? 7 golongan dapat naungan. Dalam hadis yang lain disyarahkan. Mereka bertemu kerana Allah, mereka berpisah kerana Allah tu tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka ingat bila mereka bertemu kerana Allah, balik pun mereka berpisah kerana Allah, mereka macam berjanji sama-sama nak buat benda yang Allah suruh. Dan inilah yang sahabat-sahabat buat. Sahabat-sahabat buat. Imam Syafi'i rahmatullah ta'ala antara yang paling banyak menceritakan. Dia kata sahabat-sahabat Nabi, kalau ada 2 orang yang bertemu, mereka tidak akan bertemu kecuali mesti akan bersalaman dan akan memberi salam sesama mereka. Dan kebiasaannya yang lebih hebat, yang lebih utama, akan menghulur tangan lebih dahulu, memberi salam lebih dahulu. Sebab itu Rasulullah yang paling selalu lebih dahulu beri salam, lebih selalu hulur tangan pada sahabat. Kemudian mereka tidak akan berpisah kecuali sahabat sebelum mereka berpisah, mereka akan membaca surah Wal Asri sama mereka. Kebiasaannya sahabat macam tu. Bila bertemu kerana Allah bagi salam, tanda ukhuwah. Bila nak berpisah dah sembang-sembang apa-apa, nak pisah, mereka baca surah Wal Asri. Kenapa? Sebab nak beri peringatan Wal Asri innal insan. Peringatan supaya sama-sama jangan jadi orang betul-betul beriman. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mana-mana kita pegang ni. Baca. Dan terus kita pergi yang terakhir, yang keempat tuan-tuan. Oh, dah pukul 10. Patutlah Ustaz Mustafa jeling jam 10. Okey, kita nak ambil yang keempat tuan-tuan, kita ambil yang terakhir, yang keempat, syarat dia tadi kita sebut wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan,
Ukhuwah ini dia mesti juga sentiasa ada budaya. Budaya apa? Budaya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Apa budaya tu? Budaya apa tu tuan-tuan? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri itu budaya apa? Sebab itu sahabat baca sesama mereka tuan-tuan. Dan sebab itu Imam Syafi'i, saya kata tadi, Imam Syafi'i cerita tuan-tuan. Imam Syafi'i yang sebut, dia kata sahabat dia bila berjumpa, dan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih tuan-tuan, kita baca sejarah dia, dia baca surah Wal Asri waktu malam sampai pagi. Bila pagi, dia kata, demi Allah, aku membaca surah Wal Asri lepas isyak tadi, dan aku cuba membaca, menggali, mengkaji makna dia, sampai subuh, aku rasa tak habis lagi kelebihan banyak yang ada surah Wal Asri ni, kalau kita nak gali, nak ceritakan. Punya banyak kelebihan surah Al-Asri. Sehingga kata Imam Asy-Syafi'i, bagi aku sekiranya kalau ada orang-orang yang dibaca Al-Quran, dia tak faham surah-surah lain, dia cuma baca Wal-Asri je dia faham, kafah, cukup bagi orang. Surah Al-Asri cukup banyak sebenarnya, kelebihan pengajaran yang banyak besar. Ada budaya paling penting, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Apa dia watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri itu? Budaya apa tuan-tuan? Budaya apa? Ya? Apa tuan? Ya? Selamat? Saya tak dengar. Ya? Sabar. Betul, tapi tak kurang tepat. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dua ni kita gabungkan. Budaya apa tu? Berpesan-pesan pada kebenaran, berpesan-pesan pada kesabaran. Tu pesan-pesan kebenaran, pesan-pesan kesabaran ni budaya apa tuan-tuan? Satu kalimah aja. Ya? Barakallahu fikum. Budaya nasihat, menasihati, bukan kata mengatai, kutuk mengutuki, caci mencaci. Saya tak tahulah kalau boleh guna imbuhan tu. Ni budaya kita ini. Budaya sebenarnya nasihat. Sebab tu Nabi SAW kata ad-dinu an-nasihah, kan kita baca hadis 40 Imam Nawawi kan. Agama tu nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Apa nasihat? Wa tawassaw bil haqq. Maknanya tuan-tuan balik pada kita kata isyarat dia. Jadi budaya berukhuwah ni tuan-tuan, dia sentiasa nasihat, menasihati di jalan Allah. Ya Allah. Kita kalau ada kawan-kawan yang boleh nasihat kita kerana Allah tuan-tuan, sejuk kita. Kalau ada kawan-kawan yang dia kalau dia tengok kita ni nampak macam tak betul, dia nasihat kita kerana Allah tuan-tuan, bukan kerana apa. Dia cakap tu daripada hati dia. Oh, kita rasa tenang tuan-tuan. Dia bukan cakap tu nak kutuk kita, dia bukan cakap tu nak buka aib kita, dia bukan cakap tu nak tunjuk dia terror, dia bergodak. Kerana Allah. Entah ni, kalau entah cakap macam ni, cuba entah balik, entah tengok kat cermin, entah macam mana. Tak elok cakap macam ni, buruk rupa entah. Entah buat cara marah macam ni. Jadi kalau entah ada anak, entah nak marah anak macam ni. Dia cakap macam tu, terasa dalam jantung kita. Tak boleh marah-marah. Kan Nabi SAW pesan. Saya bagi contoh je, tuan-tuan. Ni nasihat di jalan. Dan nasihat ni kadang-kadang dia tak cakap, tapi dia buat je. Tu nasihat ni ada dia punya perbahasan yang lain. Jadi tuan-tuan, saya rasa kita berpada nampaknya pada malam ni. Cukup dah. Saya rasa dah pukul 10 ni. Kita berpada setakat ini. Dan insya-Allah banyak lagi mungkin kita boleh kembangkan. Macam mana cara kita nak suburkan ukhuwah? Macam mana? Tahu ukhuwah tu apa, kita tahu dia macam apa dia punya syarat, tapi kita nak suburkan ukhuwah sesama kita ni macam mana? Basic tadi kita dah sebut dah. Beri salam, berjabat tangan, kan? Memang saya bagi salam, tapi kita bagi salam niat kita apa? Dia datang daripada hati yang macam mana? Sebab tu saya kata tuan-tuan, kita kena ikhlas. Kalau kita ikhlas tuan-tuan, kita bagi salam aja. Orang tu bagaimana, macam mana rock, macam mana dia
Kerah macam mana? Rocker. Oh, rocker bro. Rocker. Lepak. Assalamualaikum. Bro, kita dengan ubah hati. Sebab apa? Sebab ada kain. Jangan kita pula berubah jadi rock macam dia. Itu pula lain pula. Itu bab lain. Tapi saya nak kata tuan-tuan, berapa ramai orang yang hatinya keras tetapi dia jadi lembut. Sebab apa? Sebab hanya dengan salam. Itulah dia salam. Kemudian berjabat tangan. Nabi SAW kata apa? Apabila bersalaman di antara dua orang, tiadalah berpisah kedua tangan mereka. Sebelum berpisah, dosa-dosa berguguran di celah jari mereka. Kan selalu kita dengar. Sebelum berpisah, tangan mereka berguguran jatuh celah jari. Dengan apa? Dengan ikhlas. Manis muka. Asyashah. Kami tidak pernah lihat Rasulullah SAW kecuali bila kita tengok sahabat kata dalam hadis. Sahabat kata dalam hadis saya, kami tidak pernah melihat Rasulullah kecuali bila kami lihat Rasulullah, kami merasakan bahawa kami orang yang paling Rasulullah sayang. Faham tak tuan-tuan? Kami tidak pernah melihat Rasulullah melihat kami kecuali bila Nabi lihat kami seolah-olah kami orang yang paling Nabi sayang. Maknanya apa? Paling manis muka dengan semua orang. Balik nanti cuba tengok kat cermin. Kita manis tak manis? Kan? Macam mana? Sebab dia daripada hati yang jernih. Dia daripada hati yang Asyashah, sentiasa. Macam mana ukhuwah? Itu benda basic. Ziarah di jalan Allah. Beri makan di jalan Allah. Memberi hadiah di jalan Allah. Memberi ucapan-ucapan yang membahagiakan bila ada sempena-sempenanya. Ini semua dilakukan oleh sahabat. Tak salah. Ada sempena-sempena apa-apa kita beri ucapan yang membahagiakan, menggembirakan, memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara. Tuan-tuan, banyak perkara. Tapi yang banyaknya yang dilakukan bukan merapatkan, bukan menggalakkan, menyumburkan, sebaliknya masya-Allah. Itu pula bab lain tu bab lain pula. Kenapa ukhuwah habis tak? Kenapa semakin renggang? Kenapa semakin rasa bermusuh? Kenapa semakin rasa kita ni berbeza? Masalah umat Islam pada setakat ni tuan-tuan, yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan daripada diri saya, dan cukup setakat ini. Apa yang silap salah daripada diri, mohon ampun. Terlebih dahulu saya banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan tuan-tuan dan puan semua terus diberi kekuatan, insya-Allah keimanan. Saya amat-amat berharap semoga tuan-tuan di sini hidup subur dengan ukhuwah saudara Islam. Semua jemaah yang ada, semua ahli keluarga, semua jemaah qaryah yang ada, ini mungkin dipanggil qaryah juga, kiranan yang ada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan kepada bila kita jaga puasa sesama. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa amin rawa wa ajir. Allahumma amnun bil afiyati duwana wa rawahana wa salihati amalana wa ajalana ya arham. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Kau Maha mengetahui segala yang zahir dan tersembunyi yang ada pada diri kami. Ampunkanlah ya Allah dosa-dosa dan kesalahan. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang jujur dan ikhlas. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikan hati kami hati yang jujur dan ikhlas. Hidupkanlah kami hidupan orang-orang yang jujur dan ikhlas. Matikanlah kami nanti ya Allah kematian orang-orang yang jujur dan ikhlas. Dan bangkitkan kami pada hari kiamat ya Allah bersama kelompok orang-orang yang jujur dan ikhlas, ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada'i was. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hubungkan hati sesama kami ikhlas di jalan-Mu ya Allah. Leraikan ya Allah segala sengketa, wasangka, kebencian, kemarahan, persengketaan dan perselisihan yang ada. Leraikan dan campakkan jauh daripada hati kami ya Allah perasaan permusuhan, angkuh, sombong,
bangga, rasa benar diri sendiri dan rasa untuk iri hati sesama kami, buang dan campakkan sejauhnya ya Allah daripada hati kami. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa mengharap redha dan rahmat daripada-Mu ya Allah. Kasihanilah kami ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wahai Tuhan kami, cintakan dalam hati kami kepada kebaikan, bencikan dalam hati kami pada keburukan dan kemunafikan dan kefasikan serta kesyirikan. Ya Allah, selamatkan kami dari segala malapetaka musibah di dunia, lebih-lebih lagi azab di hari akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Taqabbalallahu minna. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu. Qul qawli hadha wa astaghfirukum. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.